Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izinnya kita dapat mengadakan kuliah pada malam ini. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita perolehi sama-sama pada malam ini menjadi panduan kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ani bin Abbasin qal بين النبي صلى الله عليه وسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم. Daripada Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Al-Abbas bapa saudara Nabi, Abdullah dengan Nabi sepupu. Itu hubungan dia. Jadi Abdullah ibnu Abbas merupakan Ahlul Bait, kaum keluarga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, dia berkhutbah, dia sedang berkhutbah. Khutbah di sini khutbah al-Jumu'ah. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, al-Jumu'ah fil masjid. Ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah Jumaat. Khutbah ni dia ada banyak lah. Khutbah Nabi SAW ni diberikan pada ketika salat Jumaat, yakni sebelum. Kemudian khutbah salat hari raya selepas semayang. Jangan keliru. Jumaat sebelum, raya selepas. Nabi juga berkhutbah dalam istisqa. Ada juga Nabi menyampaikan khutbah dalam sembahyang istisqa, minta hujan. Okey? Jadi peristiwa ini berlaku ketika Nabi sedang berkhutbah pada hari Jumaat di dalam masjid. Sebab itu orang yang menyampaikan khutbah tu dia panggil khatib. Orang yang menyampaikan khutbah. Tuk khatib tu orang yang memberikan khutbah, ucapan. Idza huwa birajulin qa'im, Nabi melihat ada seorang lelaki yang berdiri di tengah panas. Satu orang lelaki duduk berdiri terpacak tengah panas. Fasa'ala anhu, Nabi tanya siapa dan kenapa.
Nabi tanya siapa dan kenapa. Fasa'ala anhu. Nabi tanya tentang laki-laki tu siapa dia. Dan pasal apa duduk tak duduk, dia pergi duduk berdiri terpacak tengah panas tu. Dia buat apa? Faqalu, maka jawablah mereka itu, Abu Israil. Dia tu namanya, gelarannya Abu Israil. Lelaki itu dikenali sebagai Abu Israil. Abu Israil. Ay yaqum wa la yaq'ud. Dia bernazar untuk berdiri di tengah panas. Dia nazar. Ay yaqum, dia berdiri, dia bernazar untuk berdiri tengah panas. Wala yaq'ud, dan dia tak akan duduk. Tujuan dia apa? Nazar ni untuk apa? Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Macam mana cara dia nak dekatkan diri kepada Allah? Dengan dia berdiri di tengah hangat. Sakan. Dahsyat ni. Dia berdiri di tengah hangat, dia menyeksa dirinya. Tujuan dia menyeksa diri dia tu, berdiri tengah hangat ni, seksa dirilah. Dia buat satu tindakan yang memudaratkan diri dia, menyeksa diri dia dengan maksud, dengan tujuan untuk menjadi hamba yang dekat kepada Allah. Dan dia tidak akan duduk. Satu, berdiri ni teruk tau. Yang kedua, tengah hangat. Kalau berdiri tang teduh boleh tahan lagi. Ni berdiri tengah hangat. Wala yastadhilla, dan dia tidak akan pergi berteduh. Zilla. Dia tidak akan pergi cari tempat berteduh. Dia nak berdiri tengah hangat. Walaupun ada pokok ke apa ke, dia nak duduk tengah hangat tu, tengah kembang tu. Wala yatakallam, dan dia juga bernazar tidak akan bercakap. Nazar dia yang kedua, dia tak mau bercakap. Dia tak mau bercakap. Yang ketiga, wa yasum, dan dia bernazar untuk berpuasa. Ada tiga lah. Diri tengah hangat, tak mau bercakap dengan orang, dan yang ketiga, berpuasa. Ini kira dahsyat. Ini satu perbuatan yang sangat mengejutkan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi mendengar jawapan sahabat tadi, penjelasan sahabat tadi, maka Nabi berkata, Nabi bersabda, murhu, disuruh dia. Suruh hunya, suruhlah dia. Suruh dia, falyatakallam wal yastadhilla wal yaq'ud. Suruh dia bercakap, suruh dia duduk, suruh dia pergi duduk tempat teduh. Suruh dia batalkan nazar tu. Suruh dia berhenti, pergi bercakap, pergi duduk tempat teduh, pergi duduk, tak payah berdiri. Tetapi wal yutimma saumah, yang dia teruskan puasa sahaja. Yang lain tu ngarut. Siapa suruh? Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imamul Bukhari. Hadis ni ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Kira hadis ni statusnya tidak ada isu lah, kerana rawahul Bukhari. Okey. Jadi hadis ni mungkin tuan-tuan pernah dengar dan pernah menghuraikannya, mendapat penjelasan di sebalik kisah Abu Israil ni.
Ada beberapa benda yang penting yang boleh kita bincangkan bersama. Yang pertama, Al-Islam dinul yusri was-samahah, wa qad akhbara Allah bidzalika fil Qur'an wa 'allamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-ibadata la yushtaratu fiha al-mashaqqatu 'ala an-nafs. Hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa Islam adalah agama yusrun. Agama yang apa? Yusrun. Fa inna ma'al usri yusra. Yusri. Apa makna yusri? Yusrun. Mudah. Lawan dia usrun. Yusrun lawan dia usrun. Mudah lawan dia susah. Cuba tuan-tuan sebut yusrun. Mudah tak nak sebut? Mudah. Yusrun. Cuba tuan-tuan sebut usrun. Payah sikit lah. Usrun. Pasal makna dia pun payah. Yusrun. Jadi yusrun ni, agama Islam ni agama apa? Agama yang mudah. Samahah, agama yang bersifat toleransi, mudah, senang, lapang, fleksibel. Dia bukan lawan dia. Islam ni bukan agama yang menyusahkan, agama yang payah, agama yang menyeksa, agama yang membebankan umat dia. Tak, itu bukan tabiat Islam. Semayang mudah. Semayang mudah. Dari sudut pakaian bebas. Kita nak pakai apa pun boleh. Yang pentingnya menutup. Orang perempuan nak pakai fashion apa, orang lelaki-lelaki nak pakai apa, yang penting tutup orang. Kita ambil semayang, semayang, kita ambil semayang. Mudah tak? Mudah. Di mana-mana boleh semayang. Bawah pokok, tepi bendang, kan? Semua. Nabi kata, ju'ilat liyal ard masjidan wa tahuran. Semua permukaan bumi ni, di mana sahaja kamu berada, boleh semayang, bersih. Tak ada masalah orang Islam. Pacak tang mana pakai jadi. Betul tak? Yang jadi payah kalau dia tak mengaji. Tuan-tuan pi mana-mana tempat, di mana sahaja, tang mana pun, tuan-tuan masuk waktu, boleh semayang. Di airport, di stesen bas, kan? Tambahlah tuan-tuan pi mana pun bawa sejadah. Kalau tak ada sejadah pun boleh, kan? Semayanglah tang mana yang tuan-tuan jumpa dan tuan-tuan ada. Kemudian dia suruh kita wuduk. Wuduk pun senang. Wuduk senang. Kalau tak boleh wuduk, tayamum. Lagi mudah tayamum. Lagi senang. Nampak? Agama mudah. Yang payahnya apabila kita jahil. Yang tu dia jadi payah. Tapi kalau ada ilmu yang sahih, benar, yang hak, dia jadi simple, mudah. Ad-dinu yusrun. Agama tu mudah. Kadang-kadang dia jadi payah tu pasal kita buat bagi payah. Men. Banyak benda dalam agama ni yang payah tu pasal kita. Saya bagi contoh. 1-2 contoh lah. Contoh banyak. 1-2 contoh. Uduk umpamanya. Uduk mudah. Basuh anggota sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Men, tuan-tuan niat ambil wuduk. Payah tang mana? Apabila cuba memandai-mandai.
Duk pi reka doa yang tak ada pasal. Nak baca tu bacalah, tapi dia pi reka. Basuh muka doa ni, basuh tangan doa ni, basuh kaki doa ni. Dia jadi payah. Macam tu juga tawaf. Pusing 7 kali baca apa yang kita tak boleh baca. Tak baca pun sah. Dia pergi reka pula doa pusingan pertama, doa pusingan kedua, doa pusingan ketiga. Lepas tu tak boleh hafal. Doa tu tak wajib. Doa tu bukan kata takat tak wajib. Bukan doa Nabi pun. Jadi payah. Pasal nak pusing dah payah. Nak baca pula payah. Gantung di leher. Lagi payah. Duk tengok ke situ, betuh habis orang. Betul tak? Jadi payah. Bila kita bagi kursus, dia tanya, pusing macam tu ya? Pusing. Nak baca apa? Baca apa yang boleh baca. Apa apa? Saya ni baru duk belajar ni. Ni kali pertama nak pergi umrah ni, taklah doa apa sangat. Taulah sikit-sikit. Baca sikit-sikit tu. Habis sangat tak kerti, ikut Turki tu. Turki ada, Indon ada, pilih nak ikut siapa. Senang. Duduk belakang Indon jadi Indon. Duduk belakang Turki jadi Turki. Kalau cari hak seronok sikit, hak jenis menyanyi. Nyanyi dengan apa? Innallaha. Dia main dengan kita, atau dia pergi masuk grup Indon. Hentam sajalah labu. Janji hang pusing 7 kali. Agama mudah. Nak menikah pun mudah. Nak menikah lagi mudah. Kan? Wali kata apa? Aku nikahkan hang dengan anak aku. Saya terima, sah. Tak perlu nak rinci. RM35, 14 sen tunai. Kalau dia sebut hutang jadi macam mana? Nak sebut nama, hari nak menikah, takkan tak ketahuan yang mana satu nak jadi bini hang. Nama bukan pendek. Kristina Amrina Kusuna Dewi Kasuma bin Lebaidin, ataupun bin Lebaimat. Nak kesebut nama bini tu, nama panjang lah. Mereka nak gabung nama pak dengan mak. Sat lagi nak gabung pula Tok Wan dengan Tok. Semua nak Tok Wan dengan Tok, takkan belah pak saja. Tok Wan dengan Tok belah mak pun mau. Panjang. Jadi Kasawari. Burung kau orang ni. Kasawari, Kasawita, apa semua. Payah hang sebut. Saya terimalah anak pakcik. Sah. Tak sebut apa, tak sebut mahar, tak sebut sabar 1, sabar 2 apa. Itu semua tak ada dalam syarat-syarat akad. Kalau dalam bahasa Arab, qabiltu, saya terima. Takkan mudah. Lepas tu dia pergi ajak pula senapah. Kalau putih tengah-tengah, kalau sakta, kalau putih tengah-tengah kena ulang balik. Kawan yang nak menikah tu nak terana penyakit asma, semput, punya duk hafal nama dengan gelabah, dengan getak, dengan gemuruh apa semua, nak terkencin semua ada kan. 2-3 kali angkat. Apa yang pergi duk ajak bagi jadi payah kan. Tambahlah covid bukan boleh salam. Tak salam tak apa kan. Tidak ada. Saya nak sebut ni contoh-contoh yang orang anggap benda tu agama. Orang anggap benda tu wajib. Orang anggap benda tu syarat. Sedangkan tidak ada disebut di dalam agama. Tak ada dalam nas. Banyak benda yang tak ada dalam nas. Nabi tak suruh. Tapi kita pergi tempek, pergi ajak, kata Nabi suruh. Jadi payah. Kan? Banyak contoh-contoh lain. Yang menyusahkan itu, walai yushadaddin ahadun, tidaklah yang menyusahkan agama itu daripada kamu ni illa ghalabah, melainkan dia akan jadi payah. Nampak? Itu cara dia. Okey. Kemudian dia kata wa'allamana an-nabiyyu, dan nabi kita telah mengajar kepada kita.
bahawa sesungguhnya ibadah itu tidaklah disyaratkan di dalamnya sesuatu yang menyusahkan. Tak ada dalam agama ni Nabi tak pernah ajak susah. Semuanya pasal itu Nabi ni, Aisyah radhiyallahu anha sebut, ma khuyyiran nabi, tidaklah Nabi ni kalau Allah memberikan dia pilihan dua perkara, dia akan memilih aisar, yang paling mudah. Aisaruhuma, yang paling mudah di antara dua benda tu. Kalau ada satu dengan dua, A dengan B, yang mana mudah? A, Nabi akan pilih A. Itu Aisyah cerita. Dia akan pilih selagi mana benda tu tidak berdosa. Yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Okey, maka Nabi akan ambil yang paling mudah. Tapi kita, masalah masyarakat ni, bila lagi payah, lagi susah, dia lagi rasa kuat, dia lagi rasa hebat agama tu. Ini talbis iblis. Lepas itu kadang-kadang bila dia dengar orang ajak, mudah nampak. Bukan mudahnya hampa, mudahnya Nabi. Lagu tu ya, lagu tu. Dia jadi pelik. Yang mudah itu, kita bukan buat mudah. Yang tuan-tuan jangan silap faham. Sekali lagi, kenapa abang tak mayang lohok? Aku tak larat. Boleh ke? Agama mudah. Jam. Dia tak mayang lohok, kita tanya kenapa abang tak mayang lohok? Aku tak larat, aku letih kerja. Boleh ke letih kita tak mayang? Agama mudah, hang jangan duk buat payah. Dak, yang ni bukan, yang ni sesat. Mudah dalam erti kata mudah yang dimudahkan oleh syarak. Awak abang tak puasa Ramadan, aku lapar. Aku boleh tahan dekat pukul 10 ya. Mai pukul 11 aku tak boleh pergi, aku tak larat lah, aku lapar. Makan. Agama pun tak paksa kita ni. Dekat benda larat kita buat lah. Kalau kita larat dekat pukul 10, pukul 11 kita tibai sikit kan nak. Hang larat lagi, hang larat hang puasa, aku tak larat dah. Kalut. Yang ni mudah berdasarkan kepala otak dia. Bukan berdasarkan syarak. Ini kita tak mau. So bila kita ajar, kita kempen kepada fiqhut taysir, kepada fiqh yang memudahkan, kita bukan kempen orang mempermain-mainkan agama. Kita bukan ajar manusia beragama berdasarkan hawa. Yang mana dia rasa dia nak buat, dia buat. Yang mana dia rasa dia tak mau buat, dia tinggal. Tak, itu bukan, itu sesat. Itu talbis juga tu. Itu juga min amali syaitan, itu juga kerja setan. Kita mengajar manusia mudah yang diikat dengan syarak. Maknanya pasal apa dia buat mudah? Pasal agama kata. Betul? Itu kita kena faham lah kan. Mau kalau tak mau susah langsung kacau kan. Susah agama ni pun, tuan-tuan kena ingat, susah agama ni pun setuju tak ada benda yang kita tak boleh buat. Kesusahan yang kita rasa beratnya agama itu masih dalam kemampuan manusia. Kerana Quran kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak akan buh satu benda atas hampa melainkan benda itu sesuatu yang hampa mampu. Mampu tu semua orang mampulah. Maksudnya benda tu memang mampulah. Kalau dia seorang tak mampu, itu cerita lain. Nampak? Faham? Okey. So dia kata di sini bal ya'til insanu biqadri istita'atihi. Bila Tuhan suruh kita kena usaha buat. Bila kita tak mampu, fattaqullaha mastata'tum. Buatlah setakat mana yang kamu mampu. Dia suruh kita berdiri. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Itu maksud dia. Asalnya dia suruh kita berdiri. Orang yang kena berdirilah. Bila dia tak boleh berdiri, dia duduk. Kalau dia tak boleh duduk, dia baring. Dia kata baring pun dia tak boleh, kita simpanlah. Faham simpan? Okey. So lelaki ni nama dia
Nama dia dan tuan-tuan, ini juga saya nak sebut belum saya cerita pasal laki-laki ni. Hadis ni juga ajak kita Islam tidak buat satu benda yang menyeksa diri. Islam tak pernah ajak, tak pernah suruh, tak pernah buat benda yang menyeksa diri. Tak ada. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada ajaran, ada petua yang buat benda menyusah diri, yang ni bukan agama. Saya bagi contoh, orang bukan Islam masuk ada tatu. Tatu ni haram. Orang Iban ke orang Sarawak masuk pakai ada tatu. Kita nak suruh dia buang ke? Kalau buang tu boleh menyeksa. Pasal dia tatu ni benda tak boleh buang. Siap kulit. Iri kulit pula dah. Kan? Satu orang Iban mai kat kita. Tatu penuh. Pasal mereka memang tatu. Hang nak masuk Islam ni kami nak habak siap-siap ni. Pertama kami nak kerat bawah tu. Yang kedua, hang oleh kerana tatu lebih ni kami terpaksa lah kikih, hirih, tonyoh bagi keluar. Lagi tak keluar kami nak hirih. Hang balik pergi pikak 24 jam kami bagi. Dia tanya pula, bius penuh ke bius separuh? Tak ada bius kami tonyoh. Dia dengar lagu tu pun dia kata tak apa, Iban tu yang tak apa. Agama. Satu benda kalau menyakitkan dia, memudarat, la darar. Dalam qawaid, usul qawaid yang 5 benda tu, salah satunya apa dia? La darar wala dirar. Agama tak bagi buat benda mudarat pada orang. Pasal tu kalau benda tu boleh menyeksa dia, menyakitkan dia, mencederakan dia, agama kata tak payah. Biar pergi dengan tatu tu. Dia semayang dengan tatu tu. Bukan kita hak tak nak tatu pergi buat. Sekali silap faham pergi tatu pula itu. Awak ustaz kata tak apa. Ni hak masuk dah ada tatu tu. Biar pergi. Faham tak apa biar pergi. Sakit benda memudaratkan dia. Pasal itu kita kata amalan yang dibuat oleh Syiah 10 Muharram yang pukul badan tu, melukakan diri itu bukan Islam. Pasal itu tuan-tuan, banyak orang tanya pasal khitan. Khitan wanita. Khitan wanita, khitan anak perempuan. Khilaf di kalangan para ulama mazhab. Pertama, benda tu bukan semua kata wajib. Saya nak habaq waktu dulu. Khatan anak perempuan ni bukan semua ulama kata wajib. Maksudnya kalau tak buat tak apa dah. Kalau tak khatan budak perempuan tak apa dah. Tak apa. Bukan sepakat. Cuma kalau nak buat, nak pegang kata yang wajib, di sisi fuqaha Syafi'i dia kata wajib lah. Kalau nak kata wajib, kalau nak buat, dia mestilah dibuat dengan keadaan yang tidak boleh mencederakan budak tu. Cuba tuan-tuan type dalam YouTube, tuan-tuan tengok bersunat orang-orang Afrika ke, orang-orang Mesir ke, yang mana ni tuan-tuan tengok. Lari malam kita hak jantan mau tengok pun. Lepas tu mailah pula ajaran-ajaran ni. Agama tak pernah kata. Agama tak pernah kata. Dia tak nak hang khatan nak perempuan. Dok kot. Amboi, hang tahu dak ni yang tak khatan ni yang akan buih esok ni. Nabi tak kata. Berapa ramai yang khatan? Buih siapa tu juga. Betul tak? Saya tak tahulah. Tak ada. Dia kata bila kita tak khatan ni sat lagi dia jadi manyam lain macam apa semua. Nak khatan lah, tapi tak payah kita duk pergi buh benda-benda agama tak kata. Kita tak payah duk sandar pada agama. Agama tak kata pun siapa yang tak khatan buih nakal galak lebih pada yang khatan apa semua. Agama tak kata, hang jangan kata. Boleh? Cukup. Nak khatan silakan. Dan tak payah duk cerita anak saya khatan. Tak payah. Benda aib.
Benda yang melibatkan CCTV tak contoh. Kan? Bini dia, laki dia tanya, hang kata tak dulu? Wallahu a'lam. Khilaf. Nampak itu. So, itu saya nak contoh. Jadi apa amalan aku ada petua kau tuk mana ke petua kan? Yang benda-benda menyiksa diri. Dia kata ustaz tu ajak kena buat macam ni, kena buat. Cerita. Siapa dia atas cerita? Wanita yang beriman, wanita yang bila laki balik, dia pegang ayak sebelah kanan, dia pegang rotan sebelah kiri. Dia tunggu laki dia balik, dia pegang ayak, dia pegang rotan. Ni, ustazah cerita. Lepas tu bagi ayak. Kalau ayak dia tak sedap, ayak dia gumana, nah rotan tiba atas belakang cik. Agama apa ni? Tak bancu ayak tak sedap boleh tiba atas belakang. Tu dia. Inilah wanita ahli syurga. Ahli syurga tak tahu, tapi nak masuk hospital ada kemungkinan besar. Kan? Memang kita disuruh taat, memang taat pada suami itu syarat masuk syurga. Syurga isteri itu ada pada kaki suami, ada pada tangan suami. Tapi taklah agama suruh sampai kita taat sampai lagu tu. Nampak? Suami buh sebiji, tumbuk, tendang. Kan? Sampai bengang telinga-telinga pekak. Sabar. Syurga tu. Yang dia duduk dalam neraka, dia kata tak apa, tak syurga pun, neraka dah ni. Kan? Tampak kiri kanan tumbuk. Dia suruh sabar apa? Lepas tu, jangan bercerai. Pasal apa? Bergerak arah Tuhan. Yang bergerak kepala otak dia, hang tak ambil kira. Kena tumbuk sampai bergerak otak, sampai cacat apa semua, hang duk suruh sabar. Tuhan tak suka ni, bercerai ni. Ini kadang-kadang wanita dia dizalimi dengan sangkaan dia apa? Allah suruh. Ini tuan-tuan, pasal tu kita nak habaq, tak ada. Okey. So kita sambung. Lelaki ni dikatakan dia ni adalah wa huwa rajulun min Quraisy. Min Bani Amir bin Lu'ay. Nadhara. Dia nazar. Dia ni daripada Bani Amir bin Lu'ay. Dia Quraisy. Jadi dia nazar apa? Sebelum tu, apa dia makna nazar? Nazar, kalau kita tengok maksud nazar, atau orang Melayu dia sebut berniat. Nazar ni mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib. Nazar ni dia mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tak wajib. Hukum asal benda tu tak wajib. Lepas tu nazar yang menjadikan benda tu wajib. Jadi tidak boleh bernazar dalam benda yang sedia apa? Sedia wajib. Dia tahu aku bernazar. Hang bernazar apa? Nak mayang lohok. Yang ni dia panggil nazar tak ketahuan hala. Nazar ni apa dia? Nazar ni pada benda yang tuan-tuan kena ingat. Tuan-tuan sebelum bernazar kena pastikan benda tu dia tak wajib. Seperti menutup aurat, mayang 5 waktu, berpuasa Ramadan. Kan? Yang ni semua benda yang memang wajib. Hang nazar ke, hang tak nazar ke, memang kena buat. Jadi tak boleh nazar, tak sah, tak terpakai nazar dalam benda wajib. Yang kedua, benda itu tidak boleh dalam benda haram. Nazar dalam benda haram. Nazar benda haram. Apa dia benda haram? Minum arak, minum ketum, berzina, berjudi. Dia kata aku bernazar. Apa dia hang bernazar? Aku bernazar buat benda haram, mengendak. Dia kata hang pergi mengendak. Pasal apa? Aku bernazar dah semalam ni nak pergi mengendak dia, aku kena pergi. Bernazar dalam benda-benda yang haram. Pasal itu Nabi kata, sesiapa yang bernazar di dalam benda-benda yang ketaatan, benda-benda yang Allah suruh, dia wajib
tunaikan. Siapa-siapa yang bernazar dalam benda maksiat, dia haram untuk tunaikan. Maksudnya kalau tuan-tuan bernazar benda haram, tuan-tuan tak boleh buat. Benda haram, tuan-tuan nazar pergi lagu mana pun tetap haram. Cuma para ulama bincang, orang yang bernazar benda haram atau langgar nazar dalam benda-benda yang macam ni macam kawan ni, yang dia nazar tu benda tu salah, benda tu tak boleh, dia kena kafarah ke tak? Itu kita akan bincang sekali lagi. Dia apa jadi pada dia? Okey, tapi tuan-tuan kena ingat dua benda. Nazar tak boleh benda wajib dengan tak boleh benda haram. Nazar dia tak memberi kesan pada benda wajib, tak kesan pada benda haram. Haram, wajib. Nazar pada benda yang disuruh oleh agama, dituntut oleh agama, disunatkan oleh agama. Benda tu agama suka, agama suruh. Berdiri tengah hangat ni agama suruh ke? Agama suruh ke tuan-tuan pergi berdiri tengah hangat tu? Suka tak? Tak suka. Benda tu menyeksa diri. Pasal itu tuan-tuan, yang bernazar kita duk dengar ni macam-macam. Bernazar berjalan kaki daripada Kangak pergi Kuala Lumpur. Dia bernazar nak berjalan kaki daripada Kangak pergi Kuala Lumpur. Agama suruh ke hang berjalan kaki? Kereta ada, bas ada. Ini agama tak suruh ni. Dan benda tu menyeksa diri. Untuk apa hang berjalan pergi Kuala Lumpur? Untuk apa? Cari hadis. Pergi Kuala Lumpur, maka azik kandak ke apa? Faham tak? So banyak orang bernazar benda-benda mengarut. Lain lah kalau dia bernazar nak menikah dua, itu agama suruh. Kalau dia contoh, baru suruh mesti tanya punya, saya jawab dulu. Satu orang dia contoh benda sunat, menikah. Dia kata saya bernazar ustaz macam mana? Kena menikah. Benda tu agama suruh. Kan? Tak payah kena menikah. Kan? Jadi pandai-pandai bernazar. Bila buat balik habang, hang tak, sebelum hang serang, sebelum hang nak kata apa, sebelum hang nak sembuk apa, hang dengar elok-elok dulu. Aku bukan nak buat, aku nak cerita ni, yang aku kahwin pula ni kerana aku tersilap, aku terlepas, aku bernazar. Jadi kalau aku tak buat, hang sanggup tanggung. Tuan-tuan macam tu. Dia pun duduk tenang, tak apa abang, oleh kerana abang bernazar. Alhamdulillah. Okey. Nampak? Cara dia ada. Okey, so pastikan diri anda mampu. Tak mana tadi? Jadi nazar ni, nazar botakkan kepala. Ini juga agama tak suruh. Saya duk tengok banyak berjalan kaki lah, nak makan sate 80 cucuk lah, apalah, nak khabat gunung lah, nak berenang merentasi daripada Kuala Palih pergi Langkawi lah, macam-macam. Nazar apa ni? Agama suruh. Nak botakkan kepala ni dulu promise lah, nak botakkan kepala. Maka agama tak bagi. Bahkan Islam tak suruh kita cukur rambut. Cukur rambut ni hanya dituntut ketika tahallul. Nabi hanya cukur rambut pada ibadah umrah dan haji. Dan orang-orang yang ada masalah kesihatan, dia pergi cukur boleh lah. Tapi cukur sebagai style, skinhead, agama. Dia mungkin ada sakit kulit ke, dia mungkin rambut dia jenis guguk ke, dia sakit kepala ke, dia pergi cukur tak apa. Tapi cukur sebagai satu ibadah, cukur sebagai satu nazar, cukur untuk taqarrub ila Allah, tak disuruh lah agama. Nabi hanya cukur pada dua tempat. Masa dia tahallul umrah, tahallul haji, dia cukur. Selain daripada tu tak ada hadis Nabi duduk tak duduk dia pergi cukur. Kebanyakan hadis Nabi taruh rambut. Jadi siapa yang bernazar cukur rambut ni, tak payah buat. Biar rambut tu, rambut duduk elok pergi cukur apa. Dia kalau tuan-tuan tengok yang cukur-cukur ni, yang pantang lepa nak cukur ni, fahamlah siapa dia. Kan? Cukur elok dia cukur, tuan-tuan pergi boh 3 titik, boh 3 calik. Ni jawapan dia. Nampak? Faham? Okey. So itu cerita dia. So nazar, dan tuan-tuan, nazar ni asal pada perbincangan para fuqaha sesuatu yang makruh.
Hukum asal bernazar ni makruh, tak disukai. Tuan-tuan bisa dengar tak hadis Nabi sebut nazar ini hanya dilakukan oleh orang yang bakhil. Okey. Secara umumnya nazar ni ada dua. Dia panggil satu nazar mutlak. Yang ni bagus, yang ni okey lah. Apa dia? Ustaz, tu Imam, insya-Allah bulan depan saya bernazar nak buat kenduri hari Jumaat insya-Allah. Ini nazar mutlak. Dia tidak ikat dengan apa-apa sebab. Mutlak. Dia kata saya bernazar bulan depan saya akan buat kenduri insya-Allah. Ustaz, saya bernazar nak buat kenduri. Tok Imam, saya nazar nak buat kenduri. Ini mutlak, nazar umum. Ini bagus. Pasal apa? Pasal dia tak ugut Tuhan. Dia tak blackmail Tuhan. Yang Nabi tak suka, Nabi benci ni yang jenis ugut Tuhan ni. Tok Imam, kalau Tuhan bagi projek tu kat saya, kalau saya masuk tender tu saya menang, Tok Imam tolong jadi saksi. Kalau saya menang lah, kalau Tuhan nak bagi tender tu kat saya. Kalau JKA umum kata saya dapat tender tu, Tok Imam dengar elok-elok, sekok lembu untuk masjid. Tok Imam pula tanya, kalau Tuhan tak bagi? Tuhan tak bagi, faham-faham, cari orang lain. Hudiu. Ini yang Nabi kata minal bakhil, daripada orang yang bakhil, iaitu untuk dia memberikan sesuatu, dia mensyaratkan untuk dia dapat something. You give me, I give you. Tuhan dia nak bagi, dia bagilah. Kalau dia tak bagi, kita tak mau. Oh, ini masalah dia. Ini pasal tu orang yang pemurah, dia tak mengharapkan balasan, betul tak? Betul tak? Bakhil ni dia nak sesuatu dulu. Dia kata aku bagi hang, dia aku nak bagi, aku dapat. Oh, hang berkira, betul tak? Kita akan kata dia berkira. Ni kalau aku tolong hang ni, apa aku nak boleh? Hang berkira, hang tolong dulu. Samalah kita dengan Tuhan. Berapa banyak Tuhan bagi kat kita, dia tak syarat pun. Hang semayang aku bagi. Hang baca Quran, berapa banyak yang kita dapat yang Tuhan syaratkan macam tu. Bahkan kita tak buat apa pun Tuhan bagi je. Kalau Tuhan syaratkan macam kita duk sebut tu, saya ingat kita tak boleh apa. Mau kalau dengan perangai, dengan apa yang kita buat, kalau Tuhan syarat, dia kalau dia buat aku bagi. Berapa banyak benda yang Tuhan bagi dia tak syarat. Dia bagi. Kita tak buat, kita bagi sikit, kita bagi banyak, dia bagi. Yang tak bayar zakat lah apa semua dia bagi. Dia tak syarat siapa bagi, aku bagi minta. Hatta orang kafir pun dia bagi. Maka sebab itu tuan-tuan, jangan kita biasakan, elakkan daripada kita muqayyad, kita ikat nazar kita dengan sesuatu. Kerana itu yang Nabi kata bakhil. Dan satu lagi lah hadis tu kata apa? Nabi SAW kata nazar ini dia tidak mengubah takdir. Nazar tidak boleh mengubah takdir. Kalau benda itu telah ditentukan, benda itu telah ditulis, awak nazar pilah macam mana pun, dia akan berlaku seperti yang ditulis. Kalau itu bukan jodoh awak, itu bukan rezeki awak, itu bukan apa yang awak patut dapat, tuan-tuan nazar pilah lagu mana pun, dia kata kalau saya dapat saya akan beli unta bagi. Unta bagi, unta padang pasir lagi, mai bagi kat masjid. Awak nazar pilah macam mana pun, kalau bukan rezeki awak, Tuhan tak akan bagi. Itu maksud Nabi, nazar tidak boleh mengubah takdir. Nampak? Cuma nazar ni dia menguatkan lagi kesungguhan ataupun keazaman kita untuk buat benda tu. Itu yang bagus nazar ni. Asalnya benda tu tak wajib, tapi kita wajibkan diri kita untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Okey. Hadirin mukminin. Kemudian kita sambung balik. Dia kata apa lagi? Dia kata lagi di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengarahkan lelaki ini supaya membatalkan dua nazarnya yang bercanggah dengan syarak, iaitu nazarnya untuk tidak bercakap dan nazarnya untuk tidak duduk di tempat yang teduh. Yang ni jangan penuhi. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya, kalau saya bernazar benda-benda yang tersilap, yang tersalah, yang tak betul, tak payah duk tunaikan, tak payah penuhi. Kan? Nazar itu hendaklah dibatalkan, dan kalau tak buat lagi, tak payah buat. Cancel, buang, abaikan, biak pi, dia jadi pi. Tak payah duk ambil kira, tak payah peduli. Okey. Dan tapi nazar yang betul, iaitu berpuasa, yang tu okey, yes. Yang tu memang Allah suruh. Yang tu Nabi kata penuhi. Cuma para ulama berbeza pandangan tentang apabila seseorang itu tidak menunaikan nazarnya. Apabila dia telah langgar nazar dia, apakah dia kena apa-apa tindakan di atas pelanggaran tersebut? Dia kena apa-apa atau tidak? Sebab apa? Dalam hadis ni seperti macam, hadis ni kalau kita tengok macam tak kena apa. Suruh dia pergi duduk, suruh dia bercakap, puasa continue. Tapi Nabi tak sebut habaq dekat dia oleh kerana dia dah langgar nazar dia, dia dah buat nazar dia, suruh dia kena. Maka sebahagian ulama kata tidak ada apa-apa yang patut perlu dia lakukan. Maksudnya dia cancel tapi tak ada apa-apa denda lah. Itu pandangan sebahagian ulama. Manakala sebahagian ulama lagi berpandangan, kalau orang yang langgar nazar ni, orang yang tak penuhi nazar ni, orang yang tak mampu ataupun yang nazar pada benda-benda yang tak tertunai atau benda yang salah ni, satu, dia tak tunai, dia tak mampu tunai. Kadang-kadang menazar benda-benda merepek, benda-benda pelik ni, kan? Benda-benda yang dia tahu dia sendiri tak mampu. Dia nak makan pun tak ada, pergi bernazar nak sembelih kambing, hang nak cari mana? Kan? Nazar benda-benda apa? Tak masuk akal. Maka sebahagian ulama kata dia kena kafarah. Dia kena denda. Yang mana denda itu adalah denda langgar nazar, sama denda dia dengan langgar apa? Sumpah. Langgar sumpah kena apa? Tok bila azan tu. Bila pun nak bangkit nak azan.
Okey, kita sambung sikit tuan. Abdullah ibnu Abbas dalam riwayat yang lain dia sebut, sesiapa yang bernazar dengan suatu nazar yang dia tidak mampu menunaikan nazar tersebut, nazar-nazar yang luar daripada kemampuan, pelik-pelik nazar yang pelik-pelik ni, maka dia tidak perlu untuk meneruskan nazar itu, tetapi dia mesti membayar kafarah. Seperti yang Allah sebut dalam surah Al-Maidah, sesiapa yang melanggar sumpah, pertama dia memberi makan 10 orang miskin daripada makanan yang biasa diberikan makan kepada keluargamu. Mazhab Syafi'i dia kata bagi makan asasi lah, bukan nasi. Menariknya lah mazhab Syafi'i ni dia kata bagi beras, bagi nasi, makanan asasi, qutul balad, makanan ni ruji, tak ada lauk pun tak apa. Mazhab Syafi'i dia kata tak ada lauk pun tak apa, bagi makan nasi cukup, beras bagi beras support. Atau memberikan pakaian. Pakaian ni juga khilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang kata bagi kepiah pun boleh, bagi baju pun boleh, bagi kain saja pun boleh. Ada yang syaratkan pakaian itu mesti menutup aurat. Kalau bagi kain tutup aurat okey, bagi baju labuh tutup aurat boleh. Dia tak syarat sepasang. Janji pakaian yang kita biasa pakailah, pakaian yang bukanlah pakaian mahal sangat dan bukanlah pakaian macam orang duk bagi banjir tu. Banjir tu memang banyak orang bagi pakaian, tapi pakaian ni orang yang orang banjir pun tak boleh pakai. Kita bila nak bagi tuan-tuan, kita kena betul niat ni satu benda. Satu bila kita nak bagi, kita mesti niat untuk mempermudahkan orang yang kita nak bantu. Kadang-kadang himpun bagi. Tuan-tuan saya ingat pakaian dalam tak payah bagi kot. Ada bagi. Orang pakaian dalam ni tuan-tuan bagi duit dia pilih lain. Tak pernah lagi orang reuse. Kan? Kita mau kalau nak tauk pun kelas dulu. Kan? Lepas tu kalau kita betul-betul nak bagi, kita perasin ni pakaian wanita, pakaian kalau kita rajin sikit pakaian wanita dewasa, pakaian kanak-kanak, supaya bila dia dapat dia mudah nak mudah pilih. Ini jadi satu musibah pula pada dia, musibah banjir pakaian. Pasal apa? Pasal kita nak tok bagi kat dia. Benda-benda yang selalunya kita nak tok kita bagi kat dia. Nak tok sayang bagi kat orang. Sebab itu pemberian kita ni tuan-tuan, sesuatu yang kita nak beri kepada orang, di situ kadar iman kita. Tuan-tuan nak ukur kadar iman tuan-tuan, nilai barang yang tuan-tuan nak bagi ke orang. Yang ni Quran sebut. Maknanya bila tuan-tuan nak jamu orang, tuan-tuan nak tahu iman tuan-tuan, tuan-tuan tengok nilai jamuan orang tu. Tuan-tuan nak bagi dekat orang, kalau tuan-tuan iman kuat, nilaian dia macam mana? Kan? Di tabang ada tom yam lebih. Macam mana? Nak simpan? Ada apa? Tak tahu, duk cedok tengok naik jagung jagung kecil tu badek badek tu naik jagung kecil tu, naik tomato kuah. Tak payah simpan kot. Lepas tu nak buang, takkan nak buang, buh lantai bawah bagi kat jiran sebelah. Jiran pun dengar, dia tahu ni ada orang bagi tom yam, tak nasi. Dia habang kat bini dia, hang pitak nasi. Jiran kita bagi tom yam, dia duk bayang ayam, sotong, udang, tom yam. Tuanglah dalam mangkuk tu, bersidanglah anak beranak. Orang susah boleh tom yam. Allah, dia punya sujud syukur tu tak tahu nak habang. Kalau suruh panggung tak panggung, boleh tom yam. Cedoklah anak hak bongsu tu, dia tahan buat ambil kuah tak ada udang. Dia tak ayah cedok pula. Yang ayah dia cedok, keluar timbul tomato. Mai aku nak cedok dalam sikit, dalam habis dalam dah lah tu.
sikap buruknya orang kita dalam soal pemberian ni. Yang kita tak mau makan, yang kita rasa kita tak mau makan, yang kita rasa tak ada apa nak makan, kita pergi ke orang. Di mana iman kita yang kata iman tu? Yang kata iman lan tanalul bir, kalau tak boleh beli hak asing, kita kalau tak boleh beli hak baru pun, korang dia adalah juga nama tom yam tu. Ini tom pun dak, yam pun dak. Apa dia abang? Tom pun dak. Nak panggil yam pun ayam tak ada. Nak panggil tom. Apa kita kadang-kadang dia sanggup bagi orang jamu kan? Tu kita boleh tengok kadar iman. Nampak? Okey. Kalau dia tak mampu, soal lain. Ni soal dia mampu. Pasal itu iman ni, kita iman kalau semayang, semua orang boleh semayang. Kalau iman nak ukur pada semayang, semua orang boleh semayang. Semua orang boleh puasa. Tapi ada satu benda yang tak semua orang boleh bagi, soal pemberian. Bukan semua orang boleh bagi benda yang besar, benda yang sayang, benda yang elok. Tang ni Tuhan ambil sebagai ukur. Pasal itu Tuhan kata was-sadaqatu burhan. Aku tak ambil salat sebagai bukti. Aku tak ambil puasa sebagai bukti. Aku tak kata yang lain tu sebagai burhan, bukti. Tuhan sebut bukti tu burhan, iman tu, bukti kepada iman tu sedekah, zakat. Semalam saya nak balik Masjid Arab, satu orang tua tahan kereta, tak kenal pun, dia kata sak nak tanya zakat simpanan berapa, duit simpanan kena bayar berapa. Kita punya lama mana kita duduk simpan, tak pernah kita terfikir nak bayar zakat simpanan. Zakat wang simpanan, zakat yang tuan-tuan simpan. Tuan-tuan bukan guna sangat peringkat tuan-tuan ni. Berapa kali pergi bank? Kad tu sampai tak boleh pakai. Bukan pasal duk jolok sangat, pasal tak jolok langsung. Bukannya jolok. Sampai pi jolok-jolok, kad tak boleh diguna. Pi kaunter pasal apa? Makcik tak tahu kad tak boleh guna. Bila makcik gunalah kali, masa buh awal-awal tu depa suruh pitih masa tu. Betul makcik tak nak guna pasal apa? Tak tahu nak buat apa duit. La ilaha illallah. Ni yang nak bawa keluar pasal apa? Nak pi umrah dengan ustaz mak ni, nak kena bayar kat dia. Tu dia. Kalau tak pi umrah duk berkerak dalam tu. Tu yang duk kaya bank tu. Buat keluarlah, mai bagi kat masjid setengah. Duk berkerak dalam tu. Pi cangkui 3-4 ribu mai tauk kat masjid ni. Nah, Tok Imam. Awak biar apa kat bank bagi kat masjid pula setengah. Tapi demam lebih pada Covid tu. Awak tak nampak ni kuarantin pula ke? Hari tu kuarantin dah. Tu Imam pun pergi ziarah. Gelang tak ada. Pasal apa yang hang demam? Demam tu awak bagi tu. Demam ni tak ada vaksin. Tapi kadang-kadang benda macam ni tuan-tuan lebih besar. Nak buka buku bank ni lebih berat daripada nak buka Quran tau. Quran kita boleh buka 3-4 muka, tapi buka buku bank duk ketak gitu. Iman. Faham tak? Siapa nak pi bagi nama bulan 2? Okey, seterusnya. Sambung balik. Kempen sikit. Sama mana tadi? Okey, last sekali dia kata apa? Lepas bagi makan, pakaian dan memerdekakan seorang budak. Cari mana budak? Bukan budak ni, hamba. Sesiapa yang tidak mampu ketiga-tiga di atas itu, maka Quran kata, sesiapa yang tidak mampu melakukan demikian, maka kafarahnya puasa 3 hari. Khilaf di kalangan para fuqaha, sama ada puasa kafarah ni kita boleh selang-selang ke atau kita boleh berturut-turut. Ini dia perbezaan sikit lah. Tapi dia punya nak keluar daripada kafarah tu, nak bebas daripada nazar atau sumpah yang kita langgar, yang kita tak mampu. Kita awal tu kita rasa boleh, lepas tu kita tak boleh, atau kita bernazar benda-benda yang salah, benda-benda yang haram. Bila kita cross the border, langgar sempadan, kita bersalah, maka ada kafarah. Cuma benda ni tidak sepakat lah. Ada yang kata kalau dia nazar benda yang salah, dia just jangan buat, dia tak mampu, dia tak buat, tapi tak ada kafarah baginya. Kan khilaf di kalangan para fuqaha.
Wallahu ta'ala a'lam. Itulah hadis yang kita bincangkan pada malam ini, yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari daripada Abdullah ibnu Abbas tentang kisah seorang lelaki Abu Israel. Ini juga menunjukkan kepada kita tuan-tuan, last pada kita. Bagus hadis ni. Bahawa kita tak boleh pandai-pandai reka laugama ni apa kita nak buat. Tak boleh kita reka apa-apa amalan. Kita tak boleh pandai-pandai amalan, kita tak boleh. Amalan kita tak boleh reka, tak boleh pandai-pandai kata kita yang tu, kata yang ni, tak boleh. Tuan-tuan rasa apa dia ni nak buat ibadat, tuan-tuan reka lagu ni, tuan-tuan pergi reka lagu tu, tak boleh lah. Pasal apa? Abu Israel ni dia reka. Dia rasa ibadat tu pergi berdiri tengah hangat, dia pergi berdiri. Kan? Ya, jadi mereka macam ni tidak boleh dilakukan. Okey? Dengan duk mereka kan, serah balik kepada Allah dan Rasul. أقول ما سمعتم أستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله توفيق الهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.